Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kumpulan kami ialah jenayah cyber. Apa jenayah cyber kini menjadi ancaman yang serius dalam meruncing masyarakat moden kita. Jenayah ini melibatkan tindakan yang melanggar undang-undang negara dengan memanfaatkan teknologi yang moden dalam persekitaran dalam talian. Antara contoh jenayah cyber ialah penipuan atas talian, yang kedua pemasaran cyber, ketiga penggodaman, dan keempat ialah penyebaran maklumat palsu. Penyataan masalah kumpulan kami ialah jenayah cyber yang semakin berluasa, yang kedua kesedaran tentang bahayanya jenayah cyber, dan yang ketiga ialah tiada cakna akan berita palsu atau benar. Objektif kumpulan kami ialah menganalisa darjah keseriusan jenayah cyber dalam kalangan mahasiswa di IPDA dan IPDS dan lain-lain. Yang kedua ialah menyelidik tahap kesedaran mahasiswa-siswi tentang jenayah cyber, dan yang terakhir ialah mengenal pasti punca berlaku jenayah cyber dalam kalangan mahasiswa. Sekian. Seterusnya ialah kaedah kajian. Kaedah yang pertama ialah kajian literature. Beberapa keratan akhbar dari media online kami ambil dan kumpul bagi mencari info kegiatan jenayah cyber yang berlaku dalam negara ini. Seterusnya ialah kami melakukan soal selidik dengan kami menyebarkan borang tinjauan kepada pelajar universiti yang lain untuk mendapatkan maklumat ataupun info jenayah cyber yang berlaku dalam kalangan mahasiswa. Seterusnya ialah pengumpulan data. Kami mengira dan mengumpul data yang diambil daripada maklum baras soal selidik tersebut dan seterusnya membina graf. Akhir sekali kami menganalisis data dengan melakukan perbincangan berdasarkan data dan graf yang dikumpul. Seterusnya, berdasarkan hasil kajian kami telah menemu ramah sebanyak 71 mahasiswa daripada pelbagai universiti. Antara universiti ialah Universiti Malaysia Pahang, Universiti Malaysia Perlis dan juga UiTM. Jadi, sebanyak untuk peratusan mahasiswa yang pernah menjadi mangsa jenayah cyber ialah 36% yang pernah menjadi mangsa jenayah cyber. Manakala lagi 64% tidak pernah menjadi jenayah cyber. Dan jenis-jenis jenayah cyber yang dialami oleh mahasiswa ini ialah yang pertama, penipuan ataupun scam. Seterusnya, mereka juga pernah mengalami pemerasan ataupun buli cyber. Selain itu, mereka juga pernah mengalami penggodaman ataupun penipuan dan pengitipan. Dan akhir sekali, mereka juga pernah menjadi mangsa penyebaran berita palsu. Jadi benarlah bahawa mahasiswa pernah menjadi mangsa jenayah cyber. Selepas membuat kajian, kami mendapati beberapa respon daripada mahasiswa-mahasiswa daripada universiti tempatan. Sebanyak 86.2% mahasiswa mempunyai kesedaran dan juga mengambil tahu tentang isu-isu jenayah cyber di Malaysia. Selain itu, mahasiswa juga tahu dan juga boleh mendapatkan bantuan jika mereka terlibat ataupun menjadi mangsa jenayah cyber. Persentasenya adalah 86% mahasiswa mengetahui tentang pendapat ini. Seterusnya, sebanyak 87% mahasiswa mengetahui bahawa kes jenayah cyber di Malaysia sangat-sangatlah tinggi. Seterusnya, lebih separuh daripada responden berpendapat bahawa majoriti rakyat Malaysia mempunyai pengetahuan yang baik tentang bahayanya jenayah cyber. Sebanyak 76.34% pula responden berpendapat bahawa golongan mahasiswa lah yang lebih mudah terdedah kepada jenayah cyber ni. Syukur Alhamdulillah, majoriti mahasiswa bersetuju bahawa pendidikan tentang pencegahan jenayah cyber wajar diperkenalkan sejak dari awal lagi, supaya dapat mengurangkan ancaman jenayah cyber khususnya kepada mahasiswa. Berdasarkan hasil tinjauan kami juga, responden memberikan pendapat mereka tentang faktor-faktor yang telah menyebabkan peningkatan kadar jenayah cyber pada masa ini. Antaranya adalah kemelesetan ekonomi, ramai yang menyebarkan butiran peribadi sosial media, kurangnya ilmu oleh masyarakat mengenai hal jenayah cyber, penggunaan digital yang semakin meluas, kurangnya undang-undang di Malaysia, semakin ramai scammer yang profesional dan mudah mempercayai perkara yang tidak sahih. Mengikut responden kami, terdapat beberapa cara
untuk mengelakkan atau mengurangkan risiko menjadi mangsa jenayah cyber. Pertamanya, pendidikan awal bagi kanak-kanak. Tidak membuat keputusan terburu-buru. Pastikan pautan yang terima adalah rasmi. Memberikan kesedaran kepada masyarakat dan akan ancaman sebenar jenayah cyber. Mengambil tangguh isu semasa jenayah cyber secara berhati-hati semasa membuat transaksi. Mengadakan kempen atau menyebarkan maklumat berkenaan jenayah cyber dalam media sosial. Itu saja dari saya. Setelah mengumpul semua hasil kajian, semua objektif dapat diselesaikan. Objektif pertama adalah menganalisis darjah keseriusan jenayah cyber. Berdasarkan kajian kes kami dapat mengenal pasti bahawa peratus mangsa jenayah cyber dalam kalangan mahasiswa adalah 36.6%. Dalam 36.6% ini, scam adalah jenis jenayah cyber tertinggi yang berlaku. Objektif yang kedua, tahap kesedaran mahasiswa tentang jenayah cyber juga dapat dikenal pasti melalui kajian kes ini. Mahasiswa mempunyai tahap kesedaran di antara 60 hingga 95%. Dan juga objektif ketiga iaitu mengenal punca berlakunya jenayah cyber daripada respon mahasiswa. Melalui responden mahasiswa, kami dapat mengenal pasti bahawa kebanyakan respon meliputi isu tentang ekonomi, kurangnya ilmu dan juga undang-undang. Kesimpulannya, objektif kaji selidik ini tercapai. Darjah keseriusan dan kesedaran jenayah cyber dalam kalangan mahasiswa dapat dikenal pasti. Punca berlakunya jenayah cyber juga dapat ditentukan melalui kaji selidik ini. Diharapkan agar pihak kerajaan mengambil inisiatif yang lebih serius untuk menangani masalah ini. Secara tidak langsung, mahasiswa juga perlu ada kesedaran yang tinggi untuk mengurangkan kes jenayah cyber daripada berleluasa.